Paparan menarik malam ini. TYT Sarawak serta isteri bakal memeriahkan Rona Warni Aidilfitri Extravaganza Ahad ini. Kerajaan Sarawak lulus 2 projek naik taraf jajaran di Ulu Layar. Adun dikisah pantau projek sekolah kawasan masing-masing. Komuniti Kelabit perjuangkan kebebasan Sarawak. Pembinaan kolam penahan air mentah di Bario diluluskan. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Bersama saya Saiful Bahri bin Muhammad. Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehen Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menerima kunjungan hormat daripada Sentex Commercial di Hotel Pullman Kuching pada Rabu. Kunjungan hormat tersebut diketuai penasihat kepada Sentex Commercial serta penasihat kehormat fashion, warisan dan tekstil Datuk Dr. Sabariah Putit. Menurut Pengurus Besar Sentex Commercial, Syahrin Yusri, kunjungan hormat itu bertujuan memberi taklimat mengenai inisiatif yang dilaksanakan oleh pihaknya. Satunya untuk kita memberi taklimat berkenaan dengan inisiatif yang dibuat oleh pihak Sentex dan Sentex Commercial, yang mana kita akan mengadakan satu program baru dan program besar pada 31 Mac ini, yang mana kita menjemput Tun dan Tok Puan datang ke program yang diberi nama Rona Warni Aidilfitri Extravaganza, yang mana program ini adalah sebenarnya untuk mengangkat dan juga untuk mempromosikan songket dan kerikam Sarawak ni, dan kalau ia dikenakan ataupun dipakai bersama dengan baju Melayu, baju kurung ataupun baju untuk kita menyambut hari raya. Jadi itulah tujuannya sebenarnya untuk kita menjemput Tun dan Tok Puan. Pada masa yang sama, memandangkan ini merupakan kali pertama sebenarnya kita menjemput Tun dan Tok Puan untuk berkunjung ke Jumaini Pavilion. Kita juga memaklumkan dalam taklimat tadi untuk kita membawa Tun dan Tok Puan melihat sendiri apakah yang ada di dalam Jumaini Pavilion itu, selain daripada kita melihat produk-produk warisan tempatan, tapi kita juga mempunyai satu tempat production ataupun tempat kita membuat produk-produk warisan tempatan ini, production center, yang mana sebelum ni tak pernah ada. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita selepas selesai sesi kunjungan hormat tersebut. Hadir sama Timbalan Pengarah Industri dan ESG Akademi Sentex Dr. Nadia Natra Musa, Timbalan Pengarah Digital dan Teknologi Hijau Sentex Dr. Dayang Hanani Abang Ibrahim dan Ketua Korporat Komunikasi dan Strategi Pemasaran dan Galeri Sentex Commercial Malisa Sahari. Kerajaan Sarawak telah meluluskan 2 pakej projek jajaran jalan raya di Ulu Layar yang bernilai 45 juta ringgit. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Uga Embas berkata 2 pakej projek jajaran jalan raya tersebut adalah menaik taraf Jalan Mara, Selangking, Nangasela dan Tanjung Pauh dengan kos 26 juta ringgit. Manakala projek menaik taraf Jalan Penyuluk, Naga Penebak dan Ulu Penebak pula melibatkan kos sebanyak 19 juta ringgit. Menurutnya, peringkat reka bentuk telah pun selesai dan kini dalam proses perolehan oleh pihak Jabatan Kerja Raya JKR melalui kaedah tender terbuka. Jelas beliau, projek ini adalah bagi menaik taraf jalan kampung tersebut kepada jalan berturap JKR Grade R1 supaya lebih selesa dan selamat digunakan. Beliau berkata demikian ketika melakukan tinjauan di 2 jajaran tersebut di Ulu Layar baru-baru ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban itu menambah sebahagian jajaran tersebut akan dibuat baru tanpa melalui jajaran kampung sedia ada bagi meningkatkan lagi produktiviti pengeluaran lada dengan memendekkan perjalanan ke Betong. Jelasnya dengan siapnya pembinaan jalan baru ini kelak akan mempergiatkan lagi aktiviti penanaman lada dan mengembangkan aktiviti ekonomi kepada tanaman lain seperti tanaman kontan, buah-buahan dan aktiviti ternakan. Selain itu, beliau juga berharap jajaran tersebut mampu memacu sektor pelancongan di sekitar kawasan tersebut. Dalam majlis sama, Datuk Amar Douglas menyerahkan set mesin pelerai padi dan set mesin pengisar padi kepada 4 rumah panjang di Ulu Layar.
Semua adun digesa untuk membantu Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak MEITD memantau projek sekolah di kawasan masing-masing. Menteri MEITD Datuk Seri Roland Sagah Wee-In berkata, sebarang isu berbangkit di kawasan masing-masing boleh dikemukakan terus kepada kementeriannya atau Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS. Remember, we are all the same boat, and we share a common goal and outcome. Let us address any issue or concern as a family. I can assure you that my officers have good rapport with their counterparts in the Federal Education Ministry and in JPNS. We will endeavour to address this matter together. Beliau berkata demikian semasa Majlis Penangguhan Taklimat Koordinasi Pembangunan Sekolah di Sarawak di Wisma Sabati Putrajaya pada Rabu. Jelasnya lagi, dengan isu sekolah usang seperti yang dinyatakan sebelum ini, KPM perlu bekerjasama dengan Kementerian Kewangan dan Kementerian Ekonomi mengenai model pembiayaan alternatif untuk menanganinya secara menyeluruh. Ujarnya, beliau percaya bahawa Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi bersama-sama KPM akan dapat mengatur strategi dan menghasilkan model pembiayaan alternatif yang sesuai untuk menangani isu sekolah usang. Dalam taklimat tersebut, seramai 77 adun dan wakil adun telah hadir bagi mendengar dua sesi taklimat, iaitu perkembangan terkini pelaksanaan projek pembangunan sekolah daif di Sarawak serta taklimat hala tuju sekolah daif dan sekolah kurang murid SKM daripada JPNS dan JKR Sarawak. Komuniti Kelabit telah memperjuangkan kebebasan dan kedaulatan Sarawak daripada pendudukan Jepun. Dalam hal ini, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala memberitahu, kaum Kelabit berterima kasih kepada anggota pasukan Z khas kerana memperjuangkan pembebasan Sarawak dari pendudukan Jepun bermula dari Bario hingga membawa dunia moden kepada masyarakat Kelabit. In a way, our Kelabit community not just commemorate this occasion, but we are grateful to members of the Special Z Force for starting the liberation of Sarawak from the occupiers at that time. And in doing so, unconsciously, or maybe it's not part of their plan, they have brought the modern world and Western military warfare. Beliau berkata demikian semasa berucap pada sambutan ulang tahun ke-79 Operasi Semut oleh unit khas Z di Tugu Peringatan Bario pada Isnin. Adun mulu itu menambah, selepas Perang Dunia Kedua berakhir, ramai masyarakat Kelabit telah menyertai pasukan pengakap sempadan, tentera dan polis untuk menjaga keselamatan dan keamanan negara. Beliau juga mengingatkan masyarakat hari ini agar menghargai sumbangan dan pengorbanan generasi terdahulu yang menjadikan Bario dan masyarakat Kelabit seperti sekarang ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Jerawat berkata pembinaan kolam penahan air mentah bagi menampung bekalan air di Bario telah diluluskan oleh Kerajaan Sarawak. Ujarnya pembinaan kolam air mentah tersebut merupakan fasa menambah baik loji air terawat di Bario. Dan fasa yang selebih ini nanti untuk tambah baik loji ini ialah untuk buat satu takungan air besar. Sebab kadang-kadang apabila sungai Depur yang jadi punca air di mana kita sudut air dari sungai Depur, untuk loji ini apabila ada banjir, tempat untuk sudut air itu banyak timbun dengan pasir. Mana terjejaslah sudutan air itu. Oleh itu kita sudah buat perancangan dan sudah dilulus oleh Kerajaan Sarawak untuk buat satu takungan air di sini untuk menyimpan air cukup untuk bekalan sekurang-kurang 2 minggu. Kalaulah punca air di Sungai Depur itu sumbat, tidak dapat sudut air dari sana, kita lah boleh pakai air yang sudah disimpan dalam takungan air ataupun in that retaining pond, raw water retaining pond, supaya bekalan air tidak terjejas. Masa kemarau pun kalau ada masalah dengan water source tu, kita cukup dalam 2 minggu ataupun 3 minggu untuk membekal semua 14 kampung yang ada di sini. Inilah satu pembangunan yang sangat-sangat sangat
memadai ataupun it's very important for the local community in Bario. Sebab kita pun ada sudah bekalan elektrik 24 jam dari kita punya solar hybrid. Sekarang sudah ada air bersih dan masa sekarang juga kita dalam proses menaik taraf perkhidmatan telefon dan juga internet di sini. Terdahulu beliau mengadakan lawatan meninjau tempat pelupusan sampah Bario. Sistem dikenali sebagai mesin Asia itu lebih cekap kerana tidak memerlukan kawasan yang luas dan tidak mencemarkan udara dengan mengeluarkan wap. Sekian edisi malam bersama saya Saiful Bahri Muhammad. Sebelum mengakhiri berita, sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Ayo sama-sama kita nantikan dan memeriahkan Tamasya Sukma ke-21 Sarawak 2024. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.